Jadi dalam masa 50 minit ini tuan-tuan, ataupun saya beritahu pengurusi tadi, nanti sampai pukul 4 nanti kita habis, kita anjakkan sikit, soal jawab boleh sampai lebih pukul 4.10, 4.15 something like that. Tapi kita berfikir, apakah masa depan saya? What can I do to make my future? What can I do to improvise, to improve the future of my company, the future of my surau, the future of my taman. Jadi kita bertanyakan soalan demikian. Tapi jadi apabila saya membuat master diri saya lebih kurang 20 tahun yang lepas, Mahabumi yang menjadi paling utama sini ialah beliau menulis buku In Search of Excellence. Jadi dia buat kajian tentang Walt Disney dan beberapa syarikat lain, dan dia bukukan letak dalam buku ini. Dan dia ialah seorang mahaguru dalam bidang strategi yang saya refer. Kami merupakan sebuah syarikat yang buat tentang kajian tentang strategi, dan we advise people on strategy. Jadi pada tahun 2000, pada 20 tahun yang dulu, dia buat kajian terhadap 2000 pengurus besar syarikat, 2000 CEO in America. Dia tanya soalan, have you tried hard enough to try your best for your company? Tapi dia agak terkejut. Hanya 11% sahaja dari mereka menjawab, yes, I've tried my best. Jadi maknanya dia pada soalan yang dia tanya tu banyak sebenarnya, about 8 or 9. Jadi mereka mengatakan, no, I've not tried my best. Jadi ungkapkan, dia rumuskan bahawa masih lagi 89% daripada kaki tangan, daripada boss. This is the boss, he's talking about the boss. It's not talking about the senior manager, it's not talking about the number 2, it's not talking about peringkat bawahan. The number 1, they have not tried hard enough. What does it mean, tuan-tuan sekalian? Jadi rumusan yang kita katakan, yang menjadi tema perbincangan kita selama. Tuan-tuan sekalian, sorry for the technical glitch tadi sikit. Jadi apabila kita bercakap tentang perubahan tadi, kita ada potensi untuk ubah tadi. What I'm trying to say, if we try hard enough. Jadi rumusannya ialah potensi yang kita ada, seperti kajian dibuat oleh Computers tadi, lebih 89% perubahan individu boleh dibuat lagi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa saya maksudkan di sini ialah kalau dalam saya membuat 37 kali strategic planning, bukan khusus tau, saya membuat 37 kali konsultansi dalam 25 tahun, dan kajian oleh Harvard University pun sama, hanya 30% dari organisasi berjaya membuat perubahan. Jadi maknanya data tu hampir sama. Harvard University membuat kajian mendapati bahawa 70% lagi organisasi tidak berubah, maknanya only 30% is a success. At the same time, Computers membuat kajian, Computers daripada Massachusetts Institute of Technology mendapati bahawa individu yang hendak berubah hanyalah 11%. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kita. Poin ketiga ialah kita berada dalam zaman COVID. Jadi seperti mana tuan-tuan tahu bahawa Spanish flu yang terjadi semasa lepas World War I, Perang Dunia Pertama, telah 500 juta orang telah terkena Spanish flu ni. Spanish flu ialah lebih kurang macam dalam bahasa kita COVID-19 lah. Itu ada 1/3 dari penduduk dunia pada masa itu, sebab seluruh penduduk dunia hanyalah 1.5 bilion. Kalau dalam bahasa Indonesia tu 1,5 miliar sahaja. That itu sekarang 8 bilion penduduk dunia. Tapi 50 juta mati masa itu. Dan sekarang 95 juta, hampir 100 juta COVID-19 ini mangsanya di seluruh dunia yang kena itu, dan 2.03 juta mati. Dalam kes ini di Amerika Syarikat 24 juta terkena, 400,000 mati.
Jadi akibat dari itu ialah berlaku kesan ekonomi di negara-negara di dunia dan di seluruh itu. Jadi ekonomi UK dan yang terkesan. Alright, kita next itu. Right. Jadi soalan yang saya ingin bawa di sini tuan-tuan. Jadi kalau kita go back to the next page itu, go back. Jadi apabila COVID ni kena, maknanya berlaku satu benda yang lahir dinamakan new normal. Jadi dalam keadaan new normal ini kita masih lagi bermimpi, termasuk saya sendiri. Apabila lockdown pertama itu datang kepada kita pun mengatakan bila ya lockdown ni nak habis. Jadi sure enough, masa cycle pertama itu bulan 3, bulan 5, dan tapi orang disiplin. Dalam pejabat saya ni saya boleh tengok kereta yang kat bawah ni, round ketiga ni, cycle ketiga ni, begitu ramai sekali kereta yang ada. Tapi masa dulu saya boleh bilang 1-2 kereta saja di parking lot. Jadi makna orang benar-benar disiplin. Benar-benar disiplin semasa lockdown pertama. Jadi pada keadaan itu tuan-tuan, keadaan itu terkejut seluruh dunia. Maknanya ada seorang staff saya di Malaysia ini, dia pergi Turki untuk belajar, berkahwin dengan orang perempuan Turki. Dia membuat satu bisnes tentang pelancongan. Orang Malaysia atau seluruh dunia nak pergi ke Turki. Saya telefon dia semasa COVID saya sebulan 5 atau bulan 6. Jadi dia kata kat saya, Pak Pen, dia kata, saya rasalah industri pelancongan ni won't return back until, dia kata, until Julai 2021. If not, Disember tahun ini. Jadi saya tak tahu sekarang apabila vaksin ni datang, tuan-tuan sekalian, ialah vaksin ni datang. Nampak gaya vaksin datang pun, ialah tak apa, dia bermula daripada England lah yang pertama di UK. Yang kedua di Amerika Syarikat, dan sekarang nampak gaya Eropah sudah mendapat dari AstraZeneca. Jadi ini adalah merupakan satu benda yang magic juga. Jadi Malaysia akan datang tak lama lagi. Indonesia pun dah mula dah. Hari itu keluar dalam TV, Presiden Jokowi dah dapat dah jet yang pertama dan sebagainya. Saya rasalah kan, kita kena terima hakikat bahawa COVID-19 ini is here to stay. Dia tidak akan ke mana-mana sebenarnya. Jadi maknanya saya yang mengadakan bisnes. Saya kerja sebagai seorang QS, ukur bahan. Saya masuk UiTM sebagai pensyarah 8 tahun. Saya keluar tu buka bisnes ini dan sebagainya. Dan we have been doing face-to-face training dengan Malaysia, di Brunei, Indonesia dan 13 negara lain. Okay, well enough. Tapi tiba-tiba it comes to a stop finally. It comes to a stop. Tak boleh berfikir macam ni. Jadi kami masih lagi mengharapkan bahawa keadaan akan pulih kan. Jadi maknanya apabila datang satu arahan bulan Februari, bulan Mac, bulan April tak boleh buat training. Kami hanya tahun ini buat, saya boleh kira dengan jari saya rasa 4 atau 5 sahaja. Kami terpaksa move into online. Jadi kami adakan kami punya online training pertama macam hari ini pada bulan 5 tahun lepas 2020. 126 orang datang daripada 8 negara, 12 time zone. We felt so happy. Kami rasakan begitu gembira sekali. Yes, it can be done. Jadi pada hari ini kami membiasakan diri. Maknanya benda yang new normal, benda-benda yang new normal, benda-benda yang baru is going to become permanent. Is going to become mungkin mana COVID itself will stay. Beli melalui Lazada dan online will stay. Tourism tidak ada will stay. School, saya ada cucu ramai. Cucu saya basically the year 2020 is being obliterated. Tidak ada langsung sekolah. Is here to stay. Saya membuat beberapa kursus untuk beberapa universiti. Saya kenal sangat dengan UiTM sebab I was formerly alumni lecturer. Is here to stay. Jadi maknanya even Harvard University mengatakan, membuat satu artikel, dia bertanyakan, is it possible that
is it possible that the higher education is kaput, is finished, habis, tak ada dah. Wow, this is bad news untuk education, because I'm a trainer now. From a lecturer, I became a trainer. You have to admit training needs face-to-face. Education needs face-to-face. Jadi tuan-tuan, inilah satu perkara yang kita kena terima hakikat. The new normal is here to stay, is no more abnormal. Next.